Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang saya kasihi sekalian? Baiklah, pada hari ini bersama saya dalam channel The Fazakir bersama Muallim Aizil dalam pembelajaran bahasa Arab bagi tahun 3. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama iaitu Tafaddal ilal fasli. Jom kita mulakan sekarang. Baiklah, kemahiran pada hari ini ialah kemahiran mendengar, bertutur dan membaca. Di dalam pembelajaran ini, murid-murid diminta untuk mendengar sebutan dan bacaan daripada ustaz, kemudian boleh menuturkan perkataan tersebut di rumah masing-masing dan kita akan cuba membaca ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang dipelajari di rumah masing-masing. Baiklah, kita mula sekarang pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Baiklah, murid-murid, hari ini kita akan menggunakan kata tunjuk di dalam menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan bilik darjah. Okey? Dan kata tunjuk pada hari ini ialah hadza dan hazihi. Hadza dan hazihi berarti ini. Hadza adalah ini untuk ditujukan kepada benda ataupun kata nama yang bersifat lelaki. Kata nama yang bersifat lelaki atau dalam bahasa Arab disebut muzakkar. Baiklah, bagaimana kita nak mengenal perkataan ataupun kata nama itu adalah lelaki ataupun muzakkar ialah kita lihat perkataan itu tidak ada ta marbutah ataupun huruf akhirnya tidak ada ta marbutah, maka dia adalah bersifat muzakkar ataupun lelaki. Okey, kita tengok contoh-contohnya. Baiklah, kita tengok kepada ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ataupun saya baca, murid-murid ikut bacaan saya. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun berarti ini kerusi. Okey. Kenapa kursiyun digunakan hadza? Cuba murid-murid lihat di perkataan kursiyun, di akhir huruf ataupun di akhir perkataannya tidak ada ta marbutah. Ta marbutah. Baiklah, kita tengok contoh yang seterusnya. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun artinya ini meja. Baiklah, tengok di perkataan maktabun, huruf di akhirnya pun tidak ada ta marbutah. Maka dia adalah bersifat muzakkar ataupun lelaki. Maka penggunaan kata tunjuknya adalah hadza. Okey, baiklah, kita tengok seterusnya. Ayat seterusnya ialah hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Ini pintu. Tengok kepada perkataan babun pun tidak ada huruf ta marbutah. Okey, maknanya babun adalah bersifat muzakkar ataupun lelaki. Maka penggunaan kata tunjuknya ialah hadza. Terusnya kita lihat ayat yang seterusnya iaitu hadza faslun. Hadza
faslun. Hadza faslun. Ini bilik darjah. Cuba lihat kepada perkataan faslun. Tidak ada kan huruf ta marbutah. Maka ia adalah bersifat muzakkar, iaitu sifat lelaki. Maka penggunaan kata tunjuknya adalah hadza. Seterusnya kita tengok perkataan ataupun ayat seterusnya, iaitu hadza dulabun. Hadza dulabun. Hadza dulabun. Ini almari. Tengok di perkataan dulabun tidak ada huruf ta marbutah, maka dia adalah bersifat muzakkar ataupun lelaki dan penggunaan kata tunjuknya adalah hadza. Sekarang kita lihat ayat yang seterusnya. Hadza misbahun. Hadza misbahun. Hadza misbahun. Ini lampu. Tengok di perkataan misbahun pun tidak ada ta marbutah, maka dia adalah bersifat muzakkar ataupun lelaki dan penggunaan kata tunjuknya adalah hadza. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, kita lihat kata tunjuk yang kedua, iaitu hadhihi. Hadhihi bermaksud ini dan ianya adalah digunakan bagi kata nama ataupun kata benda yang bersifat perempuan ataupun muannas. Bagaimana kita nak kenal? Okey, sekiranya kita lihat perkataan ataupun kata nama yang ada di hujung ataupun di akhir kalimahnya berhuruf ta marbutah, maka ia adalah bersifat muannas ataupun perempuan. Kita tengok contohnya. Okey, kita tengok ayat ini. Hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburatun. Ini papan tulis. Cuba murid-murid lihat di kalimah ataupun perkataan sabburatun, di akhir kalimahnya ada huruf ta marbutah, maka ia adalah bersifat muannas ataupun perempuan dan penggunaan kata tunjuknya adalah hadhihi. Kita tengok seterusnya. Ayat seterusnya, hadhihi mimsahatun. Hadhihi mimsahatun. Hadhihi mimsahatun. Ini pemadam papan tulis. Cuba lihat kepada perkataan mimsahatun, ada huruf ta marbutah di akhir kalimahnya, maka mimsahatun adalah satu perkataan ataupun kata nama yang menunjukkan muannas ataupun perempuan dan penggunaan kata tunjuknya adalah hadhihi. Kita tengok ayat seterusnya. Hadhihi nafizatun. Hadhihi nafizatun. Hadhihi nafizatun. Ini tingkap. Cuba murid-murid lihat di perkataan nafizatun terdapat huruf ta marbutah, maka nafizatun adalah bersifat muannas ataupun perempuan, maka penggunaan kata tunjuknya adalah hadhihi. Kita tengok seterusnya. Ayat hadhihi lauhatun. Hadhihi lauhatun. Hadhihi lauhatun. Ini papan kenyataan.
Tengok di perkataan lauhatun terdapat di akhir kalimahnya huruf ta marbutah. Maka ia adalah bersifat muannas ataupun perempuan dan penggunaan kata tunjuknya adalah hadhihi. Kita tengok seterusnya perkataan ataupun ayat hadhihi mirwahatun. Hadhihi mirwahatun. Hadhihi mirwahatun. Ini kipas. Lihat kepada perkataan mirwahatun terdapat di akhir kalimahnya huruf ta marbutah. Maka mirwahatun adalah bersifat muannas ataupun perempuan dan penggunaan kata tunjuknya adalah hadhihi. Seterusnya terlihat ayat hadhihi miknasatun. Hadhihi miknasatun. Hadhihi miknasatun. Ini penyapu. Okey, murid-murid boleh lihat di perkataan miknasatun ada huruf ta marbutah di akhir kalimahnya. Maka miknasatun adalah bersifat muannas ataupun perempuan dan penggunaan kata tunjuknya mestilah hadhihi. Seterusnya terlihat ayat hadhihi sallatun. Hadhihi sallatun. Hadhihi sallatun. Ini bakul sampah. Lihat di perkataan sallatun terdapat huruf ta marbutah di akhir kalimahnya. Maka sallatun adalah bersifat muannas ataupun perempuan dan penggunaan kata tunjuknya adalah hadhihi. Setakat itu saja murid-murid. Ustaz harap murid-murid dapat faham membezakan penggunaan hadha dan hadhihi di dalam kalimah yang ditemui. Sekiranya kita lihat kalimah itu tidak mempunyai ta marbutah di akhir kalimahnya, maka penggunaan kata tunjuknya adalah hadza. Sekiranya kita lihat perkataan itu mempunyai ta marbutah di akhir kalimahnya, maka kita guna hadhihi. Baiklah, jangan keliru. InsyaAllah anda boleh faham penggunaan kata isyarat ataupun ismu isyarat ataupun kata tunjuk hadza dan hadhihi, iaitu ini, iaitu menunjukkan benda yang dekat dengan kita. InsyaAllah di lain waktu kita akan belajar kata tunjuk zalika, iaitu itu. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Syukran jazilan. Wa ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustaz iaitu The Fazakir. Jumpa lagi.